Jadi dekat kat mana? Mungkin faslun yustahabul wudu situ. Yustahabul liqadil hajah situ. Jadi pada masalah untuk buang air kecil dan buang air besar setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun, satu fasal. Yustahabbu liqadil hajah baulan aw ghaita ay yalbisa na'laih. Faslun, satu fasal. Yustahabbu, dimustahabkan, maksudnya disunatkan, liqadil hajah. Liqad ini takluk pada yustahabu, untuk orang yang nak menunaikan hajat, baulan ghaid, maf'ul mutlaq. Tunaikan hajat tadi tu sama ada baul atau ghaid, hajat yang baul ataupun hajat yang apa tu, ghaid. Baul ni kencing, ghaid ni buang air besar. Ayal bisa ni jadi naik fa'il kepada yustahabu, dimustahabkan untuk orang yang nak menunaikan hajat tadi tu pada baul dan juga pada kencing. Ayal bisa naik fa'il, akan bahawasanya memakai ia seseorang tadi tu na'lai, dua kasut, dua selipar. Nak masuk tandas pakai kasut. Yang pertama. Yang kedua pula, atau semua tu wa yustahabu yastura, bahawa menutuplah ia seseorang ra'sahu, akan kepalanya seseorang. Jadi masuk tandas pakai piyah. Lepas tu wa yustahabu ya'khudha al ahjar al istinja'i, dan dimustahabkan ambil dia akan batu-batu untuk istinja. Batu-batu untuk istinja, ambil siap-siap, bukan kata sat lagi baru nak pergi. Jadi kalau orang dulu dia istinja guna batu, bawa siap-siap. Kalau orang kita sekarang ni bagi ada air siap-siap, mustahab gitu. Ada bukannya sat lagi pergi basuh kat sana, bukan gitulah. Lepas tu wa yustahabu juga wa yuqaddima yasarahu inda ad-dukhuli wa yumnahu inda al-khuruji. Yuqaddima, mendahulukan oleh seseorang tadi tu, yasarahu, akan kaki kirinya seseorang, inda ad-dukhul, ketika masuk. Alif lam tu dukhulil khala, ketika masuk tandas. Wa yumnahu, dan mendahulukan yumna, kaki kanannya seseorang, indal khuruji, ketika nak keluar tandas. Wa kadza, aikal mazkur tadi tu, seperti yang disebutkan tadi tu, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yaf'alu, buatlah oleh seseorang, fi sahra'i, di Sohrok ni padang pasir, di padang pasir. Kalau nak buang hajat kat padang pasir pun, masuk kat tandas yang nak buang hajat tu, masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Sunnah dia macam tu lah yang Nabi Muhammad SAW ajar kita macam tu, ajar umat dia macam tu. Kalau dari segi sains, saya tak tahulah, tapi pernah baca, pernah dengar, tak ingat. Dia kata apa hikmah masuk tandas kaki kanan, keluar tandas kaki kiri. Dia kata hikmah dia macam ni. Banyak orang jatuh dalam tandas, stroke apa semua tu kan. Biasa dia orang tua tu dia jatuh dalam tandas sebab tandas lincin. Lepas tu salah satu sebab jatuh dalam tandas tu, antara sebab adalah waktu masuk tu gelicir. Jadi masuk kaki kiri tu insya-Allah boleh menyebabkan tak gelicir. Duduk dia. Duduk. Tengoklah telefon duduk dia. Jadi kalau kita masuk kaki kiri ni dengan kaki kanan ni beza dia. Allah Taala jadikan kaki kiri kita ni dia ke belakang. Faham tak ke belakang?
Kaki kanan ke depan. Apa maksud ke depan ke belakang? Kan kita jalan satu gigi depan, satu tolak, satu depan, satu tolak. Kan kita jalan macam tu kan. Jadi mana yang depan, mana yang tolak? Yang gi ke depan adalah kaki kanan. Kaki kanan ni dia jalan ke depan. Kaki kiri dia tolak ke belakang. Jadi kalau masuk tandas kaki kanan, muka kaki kanan dia ke depan. Kalau lincir tu pakai kaki depan selalu dah. Pakai jatuh apa tu? Jatuh terlentang tu. Faham tak? Tapi dia beza. Kalau masuk kaki kiri, katalah masuk lincin ke ataupun gapo-gapo ke, dia jatuh kaki kiri ni dia ke belakang. Jadi dia ke belakang. Bila masuk ke belakang ni masa dia tak ke belakang lah. Dia mau akan jatuh atas kaki. Gitu. Sebab kaki kiri dia ke belakang, dia tak ke depan. Jadi hikmah dia lah dari segi sains. Kalau dia mau masuk kaki kiri, kalau kata jatuh, dia mau jatuh atas kaki. Sakit-sakit supaya tu juga jatuh. Tapi kalau banding dengan kaki kanan, kalau jatuh dia ke depan, dia mau ke belakang, teruk tu lagi. Jadi tu antara hikmah dia masuk tandas kaki kiri dari segi sains. Sebenarnya di sisi kita ni, umat Islam ni, kalau apa yang Nabi Muhammad SAW bagi tahu dan bagi tahu itu sahih, kita tak berhajat kepada sains pun untuk membetulkan. Di sisi kita ni pada sami'na wa ata'na, kami taat, kami patuh. Dan Nabi royak gitu kami buat. Kami tak berhajat kepada fakta sains dan sebagainya. Hak itulah hak sungguh kita macam itu. Cuma kalau ada fakta sains ni lebih kepada tambahan macam itu saja. Mujur baru gitu, pengetahuan tambahan. Apa hasil ni? Wala yahmila, semua tu wa yustahabu alla yahmila, disunatkan bahawa dia tidak tanggung zikrullah, dia tidak bawa zikrullah. Bila sebut tidak bawa zikrullah ni, tak ada bawa tulisan yang ada sebut nama Allah. Jadi sunat dia tak bawa. Jangan bawa gitulah. Kalau tak ada arah sangat tu suku kira lah. Kalau dia mau letak luar orang kenak ke gapo ke, bawa tak ada arah ke. Lepas tu wa yustahabbu ay ya'tamida ala yasarihi, disunatkan juga dia i'timad. I'timad ni tumpu asal makna. Pepatah Arab kata al-i'timad ala nafs asasun najah. Tumpu di atas diri sendiri ni adalah asas kejayaan. Jadi i'timad ni macam ni, tumpu. Tadi dia kata al-i'timad ala yasarihi, dia tumpu di atas kaki kiri. Jadi faham, dia mau duduk Y tu, kalau duduk atas tandas duduk tu, duduk diam lah. Kenapa tak boleh buka ke? Apa macam ni? Kenapa? Ada. Gini. Tengok dia lah. Duduk kat sana. Ya batuk. Tak ada arah lah, kena bawa. Duduk dia mah. Okey, wa ya'tamida ala yasarihi. Dia duduk tumpu ala yasarihi, di atas kaki kiri. Kalau duduk tandas duduk tu tak boleh lah. Moga tandas duduk tu tandas duduk. Tapi kalau tandas cangkung, waktu demo duduk buang air tu, demo kena berak ke kiri. Ada. Siapa nak jadi model? Tahu belakang dah deh. Siapa tak tahu? Siapa tahu? Ni tahu. Duduk berak hari-hari dah macam mana? Ni tahu. Siapa tak tahu? Ni tahu. Apa maksud ya'tamida ala yasari? Apa maksud dia waktu buang air tu? Dia tumpu di atas kaki kiri. Apa maksud dia? Dia maksud dia macam ni. Pakai kain selok pula tak kira dia. Dia biasa macam ni ke? Macam ni. Tapi ke sini sikit. Buatlah macam mana pun. Tapi jangan di sangat saya tarik kena kaki pula. Macam ni lah. Macam ni ikut. Macam ni ikut. Nak berat ke kiri. Gitu. Tapi lenguh juga dah lama-lama dah. Macam tu maksud dia. Tumpu ke kaki kiri. Dah. Tapi pandai-pandai lah ejah dah. Bagi jatuh dalam lubang.
Sunnah dia gitu. Mustahab dia gitu. Wa ya'tamida ala yasarihi. Dia duduk tumpu di atas kaki kiri. Perlahan sikit Saiman. Wa yab'uda wa yastatira. Mustahab lagi dia yab'uda, dia menjauhi. Jadi kalau nak buang air, ini cerita dekat Padang lah, dia mau pergi jauh-jauh sikit. Wa yastatira ni dia tutup. Kalau ada cari tempat tertutup, dia macam itu. Tapi kalau dekat tempat kita ni, moga tandas kita semua rapat-rapat dah. Jadi kat situ lah dah. Nak jauh macam mana lagi dah. Takkan nak pergi buang air, pergi Padang kot dah. Orang nak main bola, lain pula jadi. Ini kalau dekat luar, kalau dia nak buang air, ni rombongan kita berhenti kat sini, kita nak buang air, jangan kat situ, gilah jauh sikit. Lepas tu wayas tatiro, tutup-tutup lah sikit. Gitu. Titik. Wala yabula fi ma'in rakidin wa qalilin jarin. Wala yabula, janganlah seseorang tadi tu yabula, kencing fi ma'in rakid, di dalam air yang tenang. Jangan kencing dalam air tenang. Air tak bergerak tu, jangan kencing dalam tu. Wa qalilin jarin, dan wala yabula fi qalilin jarin, jangan kencing dekat qalilin jarin, air sikit yang mengalir. Kalau banyak macam sungai tu banyak, ni sikit sepuluh macam sikit longkang gitu deh. Air longkang pula, air kecil je. Jangan kencing kat situ, sia orang kat depan tu deh. Wala yabula fi juhrin, jangan kencing dekat fi juhrin. Juhrin ini lubang. Mau pergi kecing kat lubang, tubik apa-apa. Janganlah dah duduk halau semut masuk lubang. Jangan sia dia. Jangan kencing dalam lubang. Wala fi mahabbirihin, jangan kencing dekat mahabbirihin. Tiupan angin. Angin tiup. Angin tiup sini, dia mau pergi kencing dekat angin. Jadi dia mai balik lah. Gitu. Wala fi tariqin, jangan kencing dekat jalan. Tengah jalan sekali, siapa kencing ni, busuk. Wala fi wa tahta syajaratin muthmirah, ni tak boleh kencing, tak boleh buang air sekali lah, air besar sekali lah. Dan dekat bawah pokok muthmirah, pokok berbuah. Orang nak pergi kait buah, Masya Allah, kena. Titik. Di sifat, bukan ni. Wa tahta syajaratin musmiratin yu'kalu thamaruha. Yu'kalu tu jadi sifat kepada syajarah. Jangan buang air dekat bawah pokok yang berbuah. Yu'kalu ni sifat yang dimakan, samaruha akan buahnya syajarah. Pokok hak jenis buah tu, hak buah dia tu jenis manusia makan, jenis orang makan, jenis dimakan. Jangan kencing kat situ, jangan buang air kat situ. Kesian orang nak ambil buah sat lagi. Ada pokok hak jenis orang tak makan, buah hak jenis tak makan tu, tak apalah dah, tak ada siapa nak pergi situ. Titik. Wala yatakallama wa yustahabbu alla yatakallama illa li darurah. Dimustahabkan atas belaka tu, tidak cakaplah seseorang illa li darurah, kecuali kerana ada darurat. Jadi dalam tandas tu jangan duk buang dengan orang sebelah. Darurat tu tak apalah dah. Air tak ada, tolong ambil gapo-gapo, tu suku kira lah. Saja-saja tu jangan duk kecek. Wala wa yustahabu alla yastanjiya bil ma' fi mawdi'ihi. Dia ni jangan istinja dengan air fi mawdi'ihi, pada tempatnya, tempat seorang buang air tadi tu. Jadi dekat sini ni kita kena tengok sikit lah. Maksud dia gini, kalau kita buang air dekat mana, kita istinja dekat situ. Istinja ni sama ada dia mau guna batu ataupun dia mau guna air. Tak ada siapa guna batu dalam tandas, sumbat habis dah. Kita guna air belakang sini. Jadi lepas kita guna air, kita istinja, kita buang air, kita istinja guna air. Faham dah? Basuh, cebok guna air.
Ibarat ni kata wala yastanji bil ma' fi mawdihi. Jangan seseorang tu istinja dengan air fi mawdihi, pada tempat dia. Jadi kita molek kita jangan istinja dekat dalam tandas ke. Maksud dia lepas buang air dia mau gitu pergi basuh tempat lain. Bukan dia dah jalan melekit-melekit gitu. Ini kita tanggung dekat tempat luar. Maksud dia apa? Maksud dia gini. Sebab apa jangan istinja dekat air? Sebab dalam Busyra Karim tu dia bagi tahu ilat dia gini. Li'an la yusibuhur apa rishash. Wa li'an la yusibuhur rashashu. Supaya tak kena percik. Jadi kalau kat luar tu demo berok, demo kencing kat satu tempat tu. Lepas tu kalau demo basuh kat situ, satgi air tu ia kena tarik, ia kena punggung demo. Tu percik. Jadi nak bagi tak jadi macam tu la yastanjiya bil ma' fi mawdi'. Jangan istinja dengan air dekat tempat buang air. Gilah tepi sikit. Gi tepi sikit. Hak tarik tadi demo kambuh supaya kucing ikut demo lah. Tapi dekat tandas kita ni tak berlaku ilat percik tu, rosyah tu. Tak ada. Sebab apa? Sebab kita ada yang apa tu? Mangkuk putih tu okey. Jadi kalau najis jatuh dalam tu, kita tekan air jadi dia turun ke bawah. Jadi tak ada najis kat bawah punggung. Jadi boleh basuh situ. Orang panggil idza tafa'al illah yartafi'ul ma'lul. Bila mana ilat tu tak ada, ma'lul tu hukum tu pun tak ada juga. Jadi hak kita ni boleh basuh guna air dalam tandas tu selalu dah. Lepas tu kalau hak ni ibarat ni kata wala yastanji bil ma' fi mawdi'. Jangan istinja dengan air dekat tempat itu kita tanggung kalau dekat luar. Dekat luar ni maksud dia bukan dekat tandas, dekat hutan ke kat mana ke. Jangan, sebab bawah tu ada tai itu, bawah tu ada air kencing tu, takut dia merecik. Jadi pergi tepi sikit. Adapun dekat dalam tandas kita ni tak dah, sebab tandas kita ada hak kita mangkuk tu, kita curah air dia turun masuk dalam lubang tu. Faham situ? Wa ay yastabri'a minal baul, dan dia istibra' minal baul, dari min ni ta'lil dah, minal baul, dari kerana kencing. Maksud dia lepas dia kencing dia istibra'. Istibra' ni apa? Dahem dah. Istibra' boleh dahem ataupun demo pergi jalan dulu ke, buatlah macam mana pun tentu, ataupun falyantur salah satarik. Jangan tarik banyak-banyak jadi lain pula tarik ni. Jadi maksud dia bersihkan air kencing sakit baki tu. Istinja, istibra', apa tu tarik sikit. Sikit-sikit je dah. Kalau orang perempuan dia tekan dekat anah, dekat apa tu? Ari-ari dia tu tekan kat situ. Tu. Bagi keluar habis. Wa yaqulu inda dukhulihi, dan baca seseorang inda dukhulihi, pada ketika nak masuk tandas tadi tu, bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, ini sesungguhnya saya ni a'udzubika, saya minta berlindung dengan kamu, minal khubuthi wal khaba'ith, daripada syaitan laki, syaitan perempuan. Baca bismillah ni sebab bila kita baca bismillah waktu nak buka baju, baca bismillah tu menyebabkan aurat kita tutup dengan jin dan sebagainya. Jadi setan jin apa tu, kalau kita baca bismillah, dia tak boleh nampak kita duduk buka baju telanjang tu. Tak ada lah ya berkenal kat ayo dia memujuk baru dia. Tak ada lah apa jin berkenan kat kita. Buat apa moga tengok tu telanjang dalam bilik air. Sebab apa? Sebab baca bismillah. Baca bismillah tu menjadi penutup. Betul, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku minta berlindung dengan kamu daripada syaitan laki dan syaitan perempuan, jantan dan betina. Sebab tandas tu tempat dia dah. Ada macam-macam dalam tu. Minta berlindung dengan Allah. Wa yaqulu inda khuruji aqafni, dan dia baca ketika keluar tandas, ghufranak alhamdulillahillazi adhhaba 'anni adha wa 'afani. Ghufranak ni ghafartu, aku minta ampun kepada kamu. Ghufranaka ni pengampunan kamu ya Allah. Gitulah, pengampunan kamu. Asal dia aku minta ampun kepada kamu ya Allah. Tapi tinggal maf'ul je. Ghufranak
pengampunan kamu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang adhaba anil adha, yang menghilangkan daripada aku adha. Adha ni penyakit. Wa afani, dan bagi afiat aku, bagi aku sihat. Jadi sebab apa keluar tandas kata minta ampun? Dia mau buat dosa ke dalam tandas? Jangan buat dosa dah. Jadi keluar tandas minta ampun tu kerana supaya kita ni nak boleh mensyukur. Maksud dia Allah Ta'ala bagi kita ni boleh buang air dan sebagainya, dia sihat. Tapi kita ni nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita banyak, tapi kita tak dapat balas. Jadi bila mana kita tak dapat balas, kita tahu ghufranak, ya Allah ampunilah aku. Cuba mikir, kalau kita makan, minum air, lepas tu kita boleh kencing, nikmat tak tu? Nikmat tu. Kalau dia mau minum air, kalau tak boleh kencing, jadi apa? Batu karang, penyakit. Dah. Kalau dia mau makan, dia mau boleh buang air besar, nikmat tu. Kalau dia mau makan, dia mau tak boleh buang batu besar, jadi apa? Kemas semangkuk. Itulah air dia, tubuh dalam air dia. Tapi maksud dia benda itulah, kalau dia tak tubik, dia jadi penyakit. Jadi boleh makan, boleh tubik, dia ni penyakit. Nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala bagi nikmat ni, kita balance tak? Maksud dia Allah Ta'ala bagi banyak ni, kita buat banyak ni tak? Tak sampai. Bila mana tak sampai, jadi kita minta maaf kepada Allah. Ghufranak, ya Allah ampunilah aku, pengampunan kamu ya Allah. Itu hikmah dia. Keluar tandas minta ampun. Sebab buat dosa dan tandas ke? Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat, boleh buang air besar, boleh buang air kecil, dan kita ni nak mensyukuri nikmat tu. Kita tak dapat lagi nak bayar nikmat tu, jadi kita minta ampun. Itulah segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada aku adha. Adha ni penyakit. Kalau tak tubik tu jadi penyakit itu. Wa afani, afiat tu bagi sihat. Mustahab lagi, wala yastaqbilal qiblata wala yastadbiraha, dan tidak menghadap seseorang akan kiblat, wala yastadbiraha, dan tidak membelakangi akan kiblat. Jadi kita ni kalau buat tandas, jangan buat tandas hadap kiblat, jangan buat tandas belakangi kiblat. Walaupun dalam mazhab kita ni dalam tandas tak apa, tapi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Wa yahrumu dzalika illam yakun bainahu wa bainaha satirun au ba'da anhu aktsara min thalathati adhru' au kana satiru aqalla min thuluthi dhira'in illa fil mawadhi'il mu'addati lidzalik. Wa yahrumu, dan haramlah, zalika, oleh demikian, zalika ni fa'il, oleh demikian, zalika apa? Menghadap ke kiblat dan juga membelakangi kiblat. Zalika alhamdulillah. Zalika istiqbalul kiblah wastidbar ruha. Haram menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat bila? Haram tu bila? Kait kepada haram, illam yakun bainahu, jika tidak ada bainahu, di antara seseorang tadi itu, wa bainaha, dan di antara kiblat tadi itu tu satirun, tak ada penutup. Kalau waktu dia buang air tu, dia ke kiblat tu tak ada penutup. Pertama. Hak kedua, au ba'da anhu ba'uda au ba'uda anhu aktsara min thalathati adhru'in, ataupun jauhlah oleh seseorang anhu, daripada satir tadi tu, daripada penutup tadi tu, maf'ul, jauh-jauh tu aktsara, lebih banyak, min thalathati adhru', daripada 3 hasta. Ni 1 hasta, ni 2 hasta, ni 3 hasta. 1 meter banyak mana? Ni berapa ni? Setengah depan ni 1 meter ke? Macam ni 1 meter? Ni 1 meter. Jadi kalau 1 meter baru kita katalah, baru 2 hasta. 1, 2 katalah. Jadi 1 meter setengah ni 3 hasta.
Kalau antara dia dengan antara satir. Satir ni demo boleh terjemah dinding. Satir ni penutup ataupun dinding. Yang arah kiblat tu, kalau dia lebih daripada 3 hasta, haram juga. Lebih daripada 1,5 meter. Ni 1 meter kan ni? Betul? Setengah depan ni 1 meter. 1 meter banyak mana? Ha? Macam ni dah. Biasa orang nak tunjuk dah. Jadi 1,5 meter. 1 hasta, 2 hasta, sini. Jadi ni dinding. Ni kiblat. Kalau tak ada dinding, haram menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau ada dinding, ada, tapi dia dengan dinding tu jauh tu 3 hasta. Ni 1 hasta, ni 2 hasta, ni 3 hasta. Jadi dia dengan dinding tu 1,5 meter. Dia rapat dia dengan dinding. Jadi dikira macam tak ada dinding juga. Tu yang kedua. Yang ketiga, au kana satir, ataupun adalah satir. Dinding ni aqalla min sulusai dhira'in, lebih kurang, lebih kurang ni maksud dia lebih rendah. Lebih kurang, lebih rendah, takluk kepada aqal. Aqal tu min sulusai dhira', dari 2/3 hasta. Ni hasta. Dia mau bahagi 3. 1, 2, 3. Jadi 1 hasta 1/3 kita dah buang, tinggal 2/3. Ni 2/3 sini sampai sini. Mudah-mudahlah kita kata. Kalau dinding tu dia lagi rendah daripada ni tak dipanggil. Tak boleh hadap kiblat juga. Tak boleh membelakangi kiblat juga. Ada dinding, tapi dinding tinggi ni je. Pendek. Ni pada masalah satir solat tu ada. Ni apa orang duk naik unta tu, kayu belakang unta tu, rohlu tu ya, tinggi ni 2/3 hasta. Ikan dinosaur. Jadi haram hadap kiblat kalau tak ada dinding, satu, ataupun dia dengan dinding tu jauh lebih daripada 3 hasta, 1,5 meter lebih kurang, ataupun ada dinding tapi dinding tu lagi rendah daripada 2/3 hasta. Ni berapa sentimeter ni? Ustaz pun tak tahu. Gitulah, mudah-mudah lagi rendah. Ada dinding tinggi ni je. Sebuah salah dah. Nampak tergantung sebuah tu juga dah. Jadi tak boleh. Illa ni jadi boleh pula. Illa ni boleh pula. Illa kecuali fil mawadhi'il mu'addati lidzalika, pada tempat al-mu'addah yang disediakan lidzalika, untuk demikian. Lidzalika zalika itulah zalika al-baul wal ghaid. Al-baul wal ghaid, tempat yang disediakan untuk memang buang air. Okey. Kalau dalam tandas boleh hadap kiblat, boleh membelakangi kiblat tak? Boleh ke tidak? Boleh ke tak dalam tandas dia mau buang air hadap kiblat atau membelakangi kiblat? Boleh ke tidak? Apa tak boleh? Boleh. Tak haram. Sunat, mustahab, jangan. Faham tak sini? Kalau luar tandas baru tak boleh, baru haram. Di sisi mazhab Syafi'i kita, luar tandas baru haram membelakangi kiblat ataupun menghadap ke kiblat. Lepas tu dia bagi tambahan. Luar tu haram tu bila? Kalau tak ada penutup, ataupun kalau ada penutup, dia dengan penutup tadi tu, dia dengan dinding tadi tu lebih daripada 3 hasta, ataupun ada dinding, ada penutup, tapi penutup tu, dinding tu lagi rendah daripada 2/3 hasta. Apa ni? Lagi rendah daripada 2/3 hasta. Dah. Kalau ada dinding tapi dia dengan dinding itu lebih pada 3 hasta, ataupun ada dinding tapi dinding itu lagi rendah daripada 2/3 hasta, jadi hukum dia haram supaya tu juga. Faham sini? Dalam tanah boleh hadap kiblat tak? Membelakangi kiblat boleh? Boleh, tapi sunat jangan. Sunat dia gitu. Sebab ada mazhab yang kata haram, jadi al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kalau kat luar hukum dia tak boleh. Apa maksud kat luar? Maksud kat luar tu tak ada dinding, ataupun ada dinding tu dia, kita dengan dinding tu jauh 3 hasta, ataupun ada dinding tu lagi rendah daripada 2/3 hasta.
Satu dah. Dalam tandas tak apa dah. Kalau lah kata tandas dia ni besar, tandas tu umur Cik B tu, anak Datuk Vida tu, besar tandas dia tu. Tandas tu super bilik dah. Lepas tu dia punya mangkuk tandas dia tu hadap ke kiblat. Lepas tu dia tu tandas tu, mangkuk tandas kat tengah dengan dinding tu bukan kata 3 hasta dah, jauh sungguh. Moga rumah dia besar, tandas dia besar. Boleh ke tidak? Ha? Dia duduk dalam tandas, dia hadap ke kiblat, tapi masalah dia dalam tandas dengan dinding tu lebih pada 3 hasta. Boleh ke tak? Buat apa boleh? Mana dalil kata boleh? Tu. Illa fil mawadhi'il mu'addati lidzalika. Itu dalil kata boleh. Kecuali pada tempat-tempat yang disediakan untuk demikian. Jadi tandas tu memang disediakan untuk buang air. Jadi kalau dalam tandas tu tak cukup syarat sekalipun, maksudnya tandas tu tak ada dinding ke, ada dinding, ada tandas tak ada dinding, tak tahulah. Ataupun tandas tu dinding dia tak sampai 2/3 hasta, ataupun mangkuk tandas tu dengan dinding tu lebih daripada 3 hasta, tak apa, sebab dia tu al-mawadhi' al-mu'addah lidzalika. Faham? Itu tu cara demo nak keluarkan hukum daripada kitab. Demo bagi faham ibarat kitab gitu. Sambung. Wa min adabihi ba' min litab'i. Wa min, dan sebahagian min litab'i, sebahagian adabihi daripada adab-adab dia buang air ni. Gapo? Tambahan tadi tu. Tadi tu gapo dia bagi tahu? Sunat masuk tandas, sama ada nak buang air kecil ataupun buang air besar, pakai kasut, tutup kepala, bawa siap-siap batu. Kalau kita bagi air tu ada. Lepas tu sunat lagi masuk kaki kiri waktu masuk, tubik kaki kanan waktu tubik. Dekat padang pasir, dekat luar tandas pun macam tu juga kalau nak buang air besar ataupun buang air kecil. Mustahab lagi, jangan bawa tulisan yang ada nama Allah. Lepas tu mustahab lagi iktimad, duduk berat belah kaki kiri. Lepas tu mustahab lagi menjauhi dan menutup. Maksud dia jauh daripada orang ramai dan tutup sembunyi sikit daripada orang ramai. Ini kalau buang air dekat luar tu. Kalau kat tandas kita memang tutup siap dah. Okey. Mustahab dia lagi, jangan kencing dekat air apa tu? Air apa tu? Air tak bergerak tu, air tenang. Ataupun air tu bergerak tapi jarin qalil sikit. Okey. Lepas tu mustahab lagi, jangan kencing dekat lubang. Jangan kencing dekat tempat angin tiup. Ini mustahab ke haram ni? Lepas tu jangan kencing dekat jalan. Jangan kencing dekat bawah pokok buah. Pokok buah tu yang ada buah tak, yang buah tu jenis orang makan, buah tu jenis dimakan. Lepas tu mustahab lagi, jangan duk kecek kecuali kalau ada darurah, ada hajat. Mustahab lagi, jangan istinja guna air, jangan cebok, jangan basuh guna air dekat tempat tu. Nah, kita dah cerita dah benda ni, bahas dah tadi. Lepas tu mustahab lagi dia istibrak. Selepas buang air kecil, istibrak tadi tu dah, dehem tadi tu dah, tarik tu orang panggil istibrak. Lepas tu mustahab lagi waktu dia masuk dia baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan waktu dia keluar dia baca ghufranaka alhamdulillah alladzi adhhaba 'anil adza wa 'afani. Mustahab lagi, jangan hadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi hadap kiblat dengan membelakangi kiblat ni dia akan jadi haram. Bila dia bukan mustahab dah, bukan sunat dah, dia jadi haram. Bila? Kalau tak ada satir, tak ada dinding, tak ada penutup pertama, ataupun dia dengan dinding tadi tu dengan penutup tu dia jauh lebih daripada 3 hasta, ataupun ada penutup, ada dinding tapi penutup tu kurang daripada 2/3 hasta. Kecuali ni boleh balik. Kalau tempat tadi tu memang disediakan untuk buang air, tak apa pula. Walaupun tak cukup syarat tadi tu, dia dengan dinding, tak ada dinding, ataupun dia dengan dinding tu jauh pada 3 hasta, ataupun ada dinding tapi kurang daripada 2/3 hasta,
tak apa, sebab tempat tu memang dah disediakan untuk buang air. Tapi mustahab dia jangan hadap dan jangan membelakangi kiblat. Sempat sini, faham? Ni tambahan dia. Min li tabai, tambahan dia lagi. Adab. Ada. Tadi mustahab dah, ni adab. Wa min adabihi, dan sebahagian daripada adab-adab tandah tadi tu, hak pertama, alla yastaqbila syamsa wal qamar, bahawa dia tak menghadap ke matahari dan juga tak menghadap ke bulan. Matahari kadang ia duduk sini, ia naik, betul ia turun sana. Kencing tu jangan duduk hadap matahari. Alik malam tu jangan duk hadap bulan. Hadap, membelakangi dia tak kata kan. Jadi hadap tu jangan. Istidbar tak ada. Wala yarfa'un thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Dan adab dia lagi, jangan dia angkat pakaian dia hatta, sehinggalah yadnuwa, dia hampir minal ardi, daripada tanah, daripada bumi. Jadi waktu dalam air tu jangan angkat mula lagi. Waktu nak duduk tu, nak dekat tandas tu baru angkat. Nak dekat bawah tu. Jadi tak ada lah kata tergantung gitu dak. Bukan waktu berdiri tu dah selok angkat dah. Adab dia gitulah. Wala yabula fi makanin salbin. Dan adab dia lagi, jangan seseorang tu kencing pada tempat keras. Makanin salab. Salab ni keras. Dan benda ni tak ada arah. Kalau dulu tu Nabi tu dia ada anazah, dia ada tongkat. Nabi dia ada tongkat. Antara kegunaan Nabi tongkat ni, kalau semayang buat sutroh. Kalau nak pergi buang air, ambil tongkat tu, cucuk-cucuk tanah tu, bagi lembek, bagi tanah tu jadi hancur, lepas tu kencing kat tanah tu. Jadi dia tak merecik lah. Adapun kita kencing dalam tandas, benda tu memang keras semua tu dah. Nak buat macam mana? Pandai-pandai aja lah. Wala yabula fi makanin salbin. Jangan seseorang tadi kencing dekat tempat keras. Benda ni kita tak boleh amal. Tak boleh amal dengan maksud sebab tandas kita dah keras dah. Nak buat macam mana lagi? Tapi demo kena pandai-pandai lah. Ejah jangan bagi merecik. Tapi kalau bangun pagi, payah juga nak ejah ada. Ya duduk keras pagi, ya nak ejah payah. Pandai-pandai seni. Dia dah gitu dah. Tak ada nak kena malu dah, benda hak sungguh kita kecek. Yang penting beringat, jangan bagi merecik. Moga laki belaka dah. Wala yanzura ila samai, dan jangan tengok ke langit. Jadi waktu duk buang air tu jangan duk tengok atas. Tengok bumbu ada gapo atas dah. Adab dia. Wala ila farjihi, jangan tengok dekat kemaluan. Duk tengok. Dah adab dia. Boleh kira juga, jangan dah. Lepas tu wala ila ma yakhruju minhu. Ni teruk lagi lah. Jangan tengok kepada ma. Ma ni maksud dia najis. Ma barang yakhruju minhu, yang keluarlah oleh ma tu minhu, daripada dia. Jangan duk tengok taik duk keluar. Besar dah. Jangan dah. Wala ya'basa biyadihi, dan janganlah bermain seseorang biyadihi, takluk kepada ya'basa. Main-main tu dengan tangan. Kalau tandas tengah duk buang air tu, duk main. Kalau kat luar tu duk main batu, main pasir, cabut rumput. Jangan gitu. Kalau kat luar lah. Kalau kat tandas nak main gapo dah, dia tak ada gapo dah. Tapi maksudnya jangan gitu. Wala ya'batha biyadihi, jangan bermain-main dengan tangan. Macam itulah kalau duk main batu kat sebelah, main rumput, main pasir tengah sambil duk buang air tu dah. Titik. Wa ayyus bila saubahu qabla intisabihi, dan bahawa isbal ni melepaslah seseorang tadi tu saubahu, akan baju dia, qabla intisabihi, sebelum dia intisab, sebelum dia nasab, sebelum dia bangun tegak, berdiri tegak. Jadi dia sama macam nak duduk tadi, tapi ni berlawan. Kalau nak duduk, nak dekat baru demo angkat. Faham tak? Nak dekat tanah, nak dekat bawah ni baru demo angkat. Waktu nak berdiri, demo lepas slow-slow.
Lepas tu berdiri. Jangan kata berdiri duduk telanjang tu baru buat turun. Maksudnya gitu. Wa ayus bila dia melepaskan akan pakaian dia tu qabla intisabihi, sebelum dia berdiri tegak. Tapi beringatlah dah, jangan bagi terlepas kena najis pula. Maksudnya gitu. Ya, maksudnya dia nak jaga aurat kita, minimumkan aurat terbuka. Titik. Wa yahrumu al-baul fil masjid, haramlah oleh kencing dalam masjid. Jangan duk kencing dalam masjid dah. Hai tu siapa kencing dalam masjid? Budak tahfiz, budak kecil. Tidur apa pagi kencing boleh, lupa dah. Dia mimpi tidur atas tilam lagi. Dia ingat tidur atas tilam. Tak boleh kencing dalam masjid. Ghayah dia ni walau fi ina, walau kanal baul fil ina, walaupun adalah kencing dalam masjid tadi tu fil ina, dalam bekas. Tak boleh serupa tu juga. Demo bawa bekas, rasa nak kencing, tok bekas. Serupa macam dekat hospital kan ada bekas kencing kan. Kencing kat mana? Dalam masjid. Dok. Demo iktikaf. Nak kencing, saya nak tubik masjid, demo kencing dalam bekas. Tak boleh. Ada haram. Tak apa. Iktikaf tu kalau tubik pergi kencing tak batal. Pergi tubik, pergi kencing. Jangan duduk kencing dalam masjid. Titik. Wa yukrahu indal qabri. Wa yukrahu al-baul. Dan makruh kencing tadi tu, yukrahu al-baul indal qabri, di kubur. Marah mayat tu dah. Jangan duduk kencing dekat kubur tu dah. Lepas tu wa yukrahu apa tu? Al-baulu qa'ima. Qa'ima ni dia jadi hal. Dimakruhkan akan kencing tadi tu qa'iman, hal keadaan berdiri. Kencing berdiri pun makruh juga. Dia tak sampai tahap haram, dia makruh. Illa li'uzrin, kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur tak apa. Buat apa dia mau kencing berdiri? Kaki sakit, tak boleh lipat, katalah, tak apa. Tapi kalau tak, kalau saja-saja, hukum dia adalah makruh. Ada. Dia mau pergi apa? Tandas ke, tandas RNR apa tu ke, dia ada tempat kecil berdiri tu dah. Dia mau jangan duduk kecil berdiri, huduh. Dah lah pakai jubah dah. Selok jubah pakai kecil berdiri. Nampak tak molek. Tapi kalau darurat tu tak apalah, orang peher dah. Gitu. Tapi dia tak sampai tahap haram lah indana di sisi kita. Wa fi wa yukrahu al-baul fi mutahaddatsin nasi. Dan makruh juga kencing fi mutahaddatsin nasi, pada tempat berbual manusia. Mutahaddatsin nas ni tempat berbual manusia. Biasa manusia duduk lepok duduk bual situ, dia mau pergi kencing situ, marah kawan tu. Wakah ke, buat kencing ni, ada kencing di situ dah. Titik. Fa idza atasa hamidallah biqalbihi, maka apabila bersin seseorang tadi itu, jawab kepada idza hamidallah biqalbihi, nescaya alhamdulillah, pujilah ia akan Allah tu biqalbihi, di dalam hatinya. Jadi kalau kita bersin Hashim, kita kata apa? Alhamdulillah dah. Jadi janganlah dalam tanah tu alhamdulillah, kejut orang sebelah pula dah. Lepas tu pakai dalam hati saja. Boleh, moga tanda ke mulia ke. Faslun wa yajibul istinja, wallahu alam. Dah.